Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Seterusnya takrif yang diberi oleh ulama. Apa dia Islam? Yang ketujuh, takrif yang ketujuh. Islam merupakan penghayatan yang sebenar bagi manusia. Merupakan cahaya petunjuk dalam kehidupan. Merupakan obat yang mujarab untuk mengatasi masalah, memperbaiki masyarakat, dan jalan yang sebenar yang tidak mungkin sesat kepada sesiapa yang melaluinya. Oleh kerana Islam daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu mengetahui segala-galanya, Maha penyayang terhadap hamba-Nya, Maha adil, Maha bijaksana. Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia begitu saja. Dia beri petunjuk bagaimana penghayatan, bagaimana cara hidup yang sebenar. Memenuhi jasad, memenuhi akal, memenuhi ruh. Memenuhi keperluan diri, keluarga, masyarakat, ekonomi, politik, dunia dan akhirat. Semuanya berhajat kepada petunjuk daripada Allah Ta'ala. Petunjuk itu ialah Islam. Laksana cahaya yang menerangi jalan perjalanan manusia. Nampak jalan, nampak lubang-lubang, lopok-lopok. Nampak perkara bahaya, nampak perkara selamat. Maka Islam adalah petunjuk yang sebenar bagi manusia dalam perjalanan hidup mereka daripada dunia sehingga akhirat, merangkumi segala keperluan hidupnya. Obat yang mujarab untuk mengatasi masalah, masalah diri, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah politik, masalah ekonomi. Islam menyelesaikannya. Ada petunjuk dalam Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat saksikan pada hari ini manusia menghadapi berbagai-bagai penyakit. Penyakit jasad, penyakit wabak yang tersebar merata-rata dunia, macam-macam jenis penyakit. Penyakit masyarakat, penyakit ekonomi, penyakit politik. Semua penyakit ini obatnya ialah Islam. Puncanya kerana meninggalkan Islam. Bila tinggal Islam, jadi masalah. Semua perkara yang dihalalkan mendatangkan manfaat, mendatangkan faedah. Perkara yang diwajibkan bukan sahaja dapat pahala, dapat kebaikan dunia, kebaikan di hari akhirat. Perkara yang diharamkan oleh Allah bukan sahaja mendatangkan mudarat di atas dunia, neraka di hari akhirat. Membinasakan manusia sendiri. Barang yang halal mendatangkan kesihatan pada manusia. Yang haram menyebabkan penyakit pada manusia. Allah Ta'ala sayang pada manusia lebih pada manusia sayang pada diri sendiri. Maka jalan yang sebenar ialah jalan Islam. Kalau ikut jalan lain, sesat, merosak, membinasakan dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ. Surah Asy-Syura ayat 52 hingga 53. Maksudnya,
Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Quran. Dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yang jalan yang betul. Iaitu jalan Allah, kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ingatlah bahawa kepada Allah kembali segala urusan. Allah Ta'ala memilih Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling cerdik, paling bijak, paling baik akhlaknya, mulia perangainya, benar tidak bohong sekali dengan sesiapa sahaja. Kepada Nabi ini diwahyukan Al-Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk ke jalan yang benar. Ada orang yang terima petunjuk, yang tak terima petunjuk. Semuanya kurnia daripada Allah. Orang yang layak dapat petunjuk, Allah Ta'ala beri. Yang tak layak dapat petunjuk, Allah Ta'ala tak beri. Yang tak layak kerana sombong, macam iblis. Takabur. Yang mencari kebenaran, mesti Allah Ta'ala tunjuk akhirnya ke jalan yang benar. Yang berasa dia bijak sangat, cerdik sangat, pandai sangat, Allah Ta'ala biarkan. Biarkan, macam iblis. Bukan sahaja jin yang kita tak nampak, terdapat manusia yang perangai macam iblis. Sombong, takabur, berasa dia bijak, dia pandai. Biar. Tak layak dapat petunjuk. Orang yang benar-benar nak cari kebenaran, menggunakan akal dengan betul, Allah Ta'ala beri hidayah. Dan kita disuruh berdoa tiap-tiap rakaat sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang betul. Minta Allah Ta'ala tunjuk, minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Akan engkau sahaja kami sembah, wahai Tuhan kami. Akan engkau sahaja kami minta tolong, wahai Tuhan kami. Tunjukkanlah pada kami jalan yang betul. Dia terang jalan yang betul itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka itu, iaitulah Nabi yang dipilih oleh Allah. As-siddiqin, orang yang beriman, yang awal-awal percaya pada Nabi. Asy-syuhada, orang yang berjuang dengan Nabi sehingga mati, sanggup mati. As-salihin, orang yang saleh. Itu orang yang beri nikmat kepada mereka. Kita minta Tuhan masukkan kita kepada kumpulan yang tersebut, kerana mereka kumpulan yang ikut jalan yang benar, yang dapat hidayah. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang yang berkei ke atas mereka, iaitulah orang-orang Yahudi yang alim, yang tahu, yang bijak, yang pandai, yang tahu Nabi, tahu tanda-tanda pada dirinya, tahu kebenaran Al-Quran, semua dia tahu, tapi sombong, tak mau ikut. Takabur, tak mau ikut. Kerana Nabi pilih, Allah Ta'ala pilih Nabi daripada orang Arab, tak pilih orang Yahudi. Merajuk ke Tuhan, mana boleh. Berasa dia lebih sangat, maka Yahudi dimurkai oleh Allah. Ad-dhalin, yang sesat, tak tahu apa. Orang Kristian, orang musyrikin, ini sesat, tak tahu apa, tak tahu kala bala, tak tahu sehingga Tuhan satu dalam tiga, tiga dalam satu. Dia sendiri pun tak faham. Badri boleh mengampunkan dosa. Arak yang diharamkan jadi halal. Dalam kitab Injil kata haram. Babi yang diharamkan kata halal. Kerana nak makan. Pinda. Sesat. Mereka ni tak layak dapat petunjuk. Kita minta jangan jadi macam itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Surah Al-Isra ayat 82. Maksudnya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah bertambah kepada itu, kaf bukan mim, kepada orang yang zalim itu malaikat kerugian yang besar.
Quran adalah penama obat pada penyakit. Bukan sahaja untuk jampi, bahkan ayat Quran ni boleh jampi pada penyakit. Boleh jampi orang yang sakit. Kerana ada berkat Quran ni. Penama yang lebih lagi ialah mengobati penyakit perangai, penyakit iman, penyakit akhlak, penyakit akidah, penyakit kehidupan manusia, masalah-masalah yang dialami dalam kehidupan mereka, yang menyebabkan kesusahan kepada mereka. Timbulnya wabak, timbulnya kenaikan harga barangan, timbulnya itu kerana tak ikut ekonomi Islam. Allah Ta'ala kata riba haram, dia kata halal. Menipu tak boleh, dia tipu. Nak untung cepat. Akhirnya Allah Ta'ala bencanakan mereka. Biar mereka binasa. Membinasakan diri mereka sendiri. Dan tidaklah menambahkan orang yang zalim. Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya, itu zalim. Bila tak ikut hukum Allah Ta'ala, mana tak ikut sesuatu pada tempatnya. Salah jalan. Itu zalim. Dapat kerugian dunia, kerugian akhirat. Segala takrif yang tersebut di atas hanyalah beberapa contoh sebagai susulan dari berbagai-bagai takrif yang dikemukakan oleh ulama. Kesemua takrif dapat diterima asalkan ianya merangkumi maksud ajaran yang terkandung di dalam Islam. Dan sesungguhnya kesemua takrif itu tidaklah bercanggahan, bahkan beriringan di antara satu sama lain. Adanya kepelbaikan takrif adalah menunjukkan kepada kita betapa syumulnya Islam, lengkapnya Islam, sehingga tidak ada perkataan dalam bahasa lain yang dapat kita terjemahkan bagi memberi makna yang searti dengan hakikat Islam. Islam tak boleh terjemah dengan agama, dengan religion, dengan perkataan bahasa lain. Islam perkataan yang tersendiri, yang lengkap, yang sempurna. Cukup, tak boleh. Banyak dia takrif-takrif lain yang dibuat oleh ulama. Semua takrif ni tak cangguh antara satu sama lain. Bahkan ada takrif yang panjang. Bila malaikat Jibril tanya Nabi, dalam satu hadis, Jibril datang merupakan dirinya sebagai seorang manusia yang segok, yang lawa, yang cantik, pakai yang bersih, sahabat ingat, sangka dia ni manusia. Iblis, malaikat Jibril datang jumpa dengan Nabi dan tanya, mal Islam, apa dia Islam? Nabi jawab, al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta. Islam itu ialah engkau mengaku tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, engkau mengaku percaya Muhammad Rasulullah, engkau dirikan sembahyang, engkau tunaikan zakat, engkau puasa Ramadan, engkau tunaikan haji kalau mampu berkuasa. Takrif yang panjang. Semua takrif yang disebut tadi termasuk dalam dua kalimah syahadah. Termasuk dalam dua kalimah syahadah. Walaupun tak disebut sembahyang, puasa, zakat, haji. Dan dalam takrif yang kita ulama sebut pun termasuk sembahyang, puasa, zakat, haji. Termasuk. Termasuk seluruh cara kehidupan manusia, merangkumi. Itu kesempurnaan Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-10, kewafatan Rasulullah SAW. Mula-mula kedatangan tanda-tanda kewafatan. Ada tanda-tanda dulu. Sakit dan usia tua menjadi tanda-tanda biasa hampirnya ajal yang ditetapkan oleh Allah ke atas seseorang hamba-Nya. Bila umur tua, maknanya kau dekat matilah. Bukan kau tua, kau lambat mati, tak. Bila kau tua, dekat mati. Begitulah juga dengan Rasulullah SAW, di mana baginda mengalami kesakitannya yang tenat di akhir bulan Safar atau awal Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan beberapa isyarat yang menandakan perkara tersebut melalui Al-Quran dan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tuhan turun ayat menandakan Nabi ada ajal dia. Di antara ayat-ayat Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma aw qutila anqalabtum ala aqabikum
wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Surah Al-Imran ayat 144. Dan Muhammad itu tidak lain melainkan seorang rasul, telah berlalu sebelumnya oleh rasul-rasul yang lain. Adakah jika sekiranya ia mati atau dibunuh, kamu berpaling tadah menyeleweng, dan sesiapa yang berpaling tadah menyeleweng, maka dia tidak dapat memberi apa-apa mudarat terhadap Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Memberi isyarat. Nabi-nabi zaman dulu mati. Maka mu juga, wahai Muhammad, mati juga. Wahai umat Muhammad, Nabi mu mati. Macam Nabi-nabi zaman dulu. Tuhan tanya, sekiranya Nabi mati, adakah kamu tinggal Islam? Kamu tinggal Islam? Allah Ta'ala beri amaran. Barang siapa yang murtad meninggalkan Islam, dia tidak memberi mudarat apa-apa kepada Allah. Mudarat tu kena atas kepala dia sendiri. Menimpa diri sendiri. Allah Ta'ala tak ada siapa yang beri mudarat. Macam Nabi Musa kata ke kaum dia, In takfuru antum wa man fil ardi jami'an, fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Jika sekiranya kamu, wahai Bani Israel, pakat kafir belaka, dan semua manusia pakat kafir belaka, Allah Ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Tak ada apa-apa Allah Ta'ala. Nabi Musa beri amaran ke umat dia. Yang pada seluruh manusia, kalau penduduk yang ada dalam muka bumi ini, pakat tak percaya Tuhan mereka. Tuhan begitulah juga. Tetap maha berkuasa, tetap Tuhan. Tak luak, tak jatuh sedikit pun. Mudaratnya menimpa mereka yang kafir itu. Begitulah kalau sekiranya Nabi kamu mati, Nabi tak ada dah, mu tinggal Islam, kamu akan timalah padanya. Allah Ta'ala tak ada apa-apa. Menandakan bahawa Nabi akan mati, akan tiba masanya untuk mati. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Surah Az-Zumar. Ayat Az-Zumar tu. Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Engkau wahai Muhammad akan mati. Bila tiba masa akan mati. Dan mereka juga akan mati. Semua yang hidup akan mati. Menandakan Nabi akan mati. Tak hidup selama-lama. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مُتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Dan kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu kekal di dunia. Maka kalau engkau kalau engkau juga mati, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Tiap-tiap diri akan merasai mati. Dan kami menguji mereka dengan kebaikan dan kejahatan, kesusahan dan kesenangan. Dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Menandakan tiap-tiap manusia akan mati, termasuklah dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala uji di alam dunia. Alam dunia tempat ujian. Sama ada buat baik, buat jahat. Pilih baik, pilih jahat. Ikut baik, ikut yang benar, ikut yang salah. Ikut yang adil, ikut yang zalim. Allah Ta'ala uji. Kemudian Allah Ta'ala matikan, Allah Ta'ala panggil manusia kembali kepadanya untuk dibicarakan. Firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kamu, dan telah aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini menandakan Nabi akan mati. Bila Islam dah sempurna, cukup dah Islam, Allah Ta'ala panggillah Nabi. Banyak orang tak faham. Yang Abu Bakar faham. Sikit yang faham.
pada ayat ini diwahyukan, Umar radhiyallahu menangis kerana memahami isyarat hampirnya ajar Rasulullah SAW. Sayyidina Umar menangis dengan ayat ini. Nabi nak mati dah. Firman Allah SWT, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah beramai-ramai, maka ucaplah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan beristighfar kepadanya minta ampun. Sesungguhnya dia Tuhan yang maha menerima taubat. An-Nasr ayat 1-3. Apabila Amir Mu'minin Umar radhiyallahu an bertanyakan Abdullah bin Abbas berkenaan ayat ini, mengikut riwayatnya, saya nak tanya orang ramai, apa makna ayat ini? Semua orang ramai jawab, menandakan Nabi buka Mekah, berjaya, menang. Jawab kot tu belaka. Tanya Abdullah bin Abbas. Abbas ni sahabat yang muda, sangat muda, tapi alim. Nak tunjuk bahawa alim ni bukan manusia umur tua. Ini ketokohan Ibn Abbas. Saya mau tanya Abdullah bin Abbas. Beliau menjawab, ajal Rasulullah SAW yang diberitahu kepadanya, kata Abdullah bin Abbas. Ini betul. Adapun hadis Rasulullah SAW, adapun hadis Rasulullah SAW, di antaranya ialah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan pernah ketika semua isteri-isteri Rasulullah SAW berhimpun di sisinya, tiba-tiba datang puterinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kepadanya berjalannya seperti ayahandanya. Rasulullah SAW bersabda, "Selamat datang wahai puteri kesayanganku. Sila duduk di sisiku." Tiba-tiba bersabda sesuatu dan Fatimah menangis. Yang bersabda sesuatu, tiba-tiba Fatimah Allah Anha ketawa. Setelah Rasulullah wafat, aku bertanya-tanya ke Aisyah, kata Fatimah Allah menjawab, aku menangis kerana diberitahu Jibril datang kerap daripada Tuhan tahun sebelum ini, kerana mengingatkan Al-Quran menandakan hampirnya ajal. Aku nak mati dah. Ini beritahu kan aja. Sebab tu aku menangis. Adapun aku ketawa kerana diberitahu aku dilantik menjadi ketua perempuan ahli syurga. Dan keluarga yang pertama mati selepasnya. Nabi beritahu. Aku nak mati dah. Kemudian Tuhan lantik menjadi ketua muslimat mukminah ahli syurga. Dan keluarga aku mula-mula sekali mati lepas aku wafat. Itu aku suka. Jibril radhiyallahu an meriwayatkan bahawa pada hari di Mina Rasulullah, Jabir radhiyallahu an meriwayat Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Dia sahabat, dia sahabat. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahawa pada hari di Mina Rasulullah melontar dan bersabda, ambillah daripadaku cari-cari ibadat hajiku. Mudah-mudahan aku tidak bertemu kamu lagi di tahun hadapan. Menandakan dia nak mati. Dia beritahu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berkhutbah, "Inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu. Fakhtara dhalika al-'abdu ma 'inda Allah." Nabi ucap. Abu Sa'id Al-Khudri kata, ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sesungguhnya Allah telah memberi pilihan kepada seorang hamba-Nya di antara dunia dan apa yang ada di sisinya, si Allah. Lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Tidak beritahu dia. Ada seorang hamba Allah tu, Tuhan beri pilih dia. Sama ada mau nak dunia ke, hidup selama-lama atas dunia, ataupun nak sama dengan aku. Ada seorang hamba tu. Lalu hamba tu jawab, aku nak sama dengan Allah. Iaitu hamba tu yang Nabi. Nabi lah. Dia sendiri. Abu Sa'id berkata, apabila mendengar khutbah ini, Abu Bakar menangis. Kami semua merasa heran. Mengapa ia menangis? Rupa-rupanya dia lebih tahu daripada kami. Saya Abu Bakar faham. Orang lain tak faham.
Dia faham. Bapa saudara Rasulullah SAW, Abbas radhiyallahu anhu, Abbas bapa saudara Nabi yang beriman, yang Nabi sayang, menceritakan bahawa dia bermimpi melihat bumi diangkat ke langit dengan tali-tali. Lalu ia bertanyakan Rasulullah SAW, tanya Nabi, semalam aku mimpi bumi angkat ke langit dengan tali-tali, berserbai tali. Dan bersabda, itu adalah tanda kewafatan anak saudaramu. Dia kata, anak saya pun nak mati. Abdullah SAW menghantar Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Kita baca dah hadis ni. Nabi hantar Mu'ad pergi ke negeri Yaman. Nabi kata ke Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, innaka asa an la talqani ba'da ami hadha. وَلَعَلَّكَ عَسَىٰ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي. Wahai Mu'ad, mudah-mudahan engkau tidak bertemu lagi denganku selepas ini. Engkau hanya melalui masjidku dan kuburku, Nabi kata. Di sini Mu'ad tidak dapat menahan perasaan yang sangat sedih kerana akan berpisah sehingga menangis. Nabi tugas dia pergi ke Yaman dan Nabi kata begitu. Maka Mu'ad menangis. Nabi kata dia tak sempat berjumpa lepas pada ni. Di awal bulan Safar SAW keluar menziarahi tempat persemadian bapa para syuhada Uhud. Kalau Nabi pergi ziarah syuhada Uhud. Uhud itulah ada 70 orang sahabat yang syahid di Uhud. Termasuk Sayyidina Hamzah, Abdullah bin Has. Nabi pergi melawat Uhud, ziarah kubur syahada. Bagi dia berdoa di situ laksana orang yang mengucapkan selamat tinggal kepada yang hidup dan yang mati. Kemudian dia menyampaikan khutbah. Inni faratukum wa inni syahidun alaikum. Wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al'an. Wa inni u'titu mafatih khazain al-ard. Wa inni ma akhafu an la tusyriku ba'di. Wa inni akhafu an tanafasu 'alaiha. Sesungguhnya aku mendahului kamu, kata Nabi. Aku tinggal kamu. Sesungguhnya aku menjadi saksi ke atas kamu. Sesungguhnya demi Allah, aku melihat kalamku sekarang, kalam Kausar yang dikurnia oleh Allah pada hari kiamat untuk Nabi dan umatnya. Sesungguhnya aku telah dikurniakan anak-anak kunci khazanah bumi. Dan sesungguhnya aku tidak takut atau merasa bimbang kamu menjadi syirik. Tetapi aku takut atau bimbang kamu berlomba-lomba dan berebut dalam urusan dunia. Berebut urusan dunia sebab perang. Ini aku bimbang. Muntah dari syirik. Kuat mengaku kalau kata kafir marah. Tapi balah sama sendiri kerana rebut benda dunia. Rebut pangkat, rebut harta sebab perang sama sendiri. Ini berlaku dah pada hari ini. Kita lihat. Abi Muwahibah radhiyallahu anhu, salah seorang khadam Rasulullah SAW, menceritakan di antara peristiwa terakhir Rasulullah SAW ialah ia mengiringi Rasulullah SAW di perkuburan Baqi' di waktu tengah malam. Satu malam Nabi ajak dia pergi ke kubur Baqi'. Baqi' ini kubur orang Islam, kubur besar di Madinah, kat masjid Nabi. Kerana diperintah supaya beristighfar untuk ahli kubur dan bersabda, Assalamualaikum ya ahlal maqabir. La yahna lakum ma asbahtum fihi mimma asbahan nasu fihi. Aqbalatil fitan ka qita'il laylil muzlim. Yat'u akhiruha awwalaha. Al-akhiratu syarrun min al-ula. Selamat sejahtera, wahai penghuni kubur. Semuanya diucap tahniah kepada kamu kerana lebih baik daripada keadaan manusia yang berada di dunia. Tibanya bencana-bencana laksana malam yang gelap gelita, sehingga tidak jelas antara benar dan salah.
bencana yang kemudian mengikuti yang dahulu, dan yang akhir lebih buruk daripada yang awal. Wahai ahli kubur, selamat sejahtera, Tuhan beri pada kamu baik. Lepas mau tinggal, dunia akan jadi huru-hara. Makin hari makin buruk, bukan makin hari makin baik. Akan ada makin buruk. Mu selamat daripada bencana. Sebab kamu mati, Nabi kata. Kemudian berpaling kepada Abi Mawahibah radhiyallahu anhu bersabda, Ya Aba Mawahibah, Ya Aba Mawahibah, inni qad utitu mafatih khazain ad-dunya wal khulda fiha thumma al-jannah fakhayyartu wa baina liqa'i rabbi wal jannah. Wahai Abu Mawahibah, telah dibawa kepadaku kunci-kunci segala khazanah dunia dan kekal di dalamnya. Kemudian dibawa syurga. Maka aku telah diberi pilih dengan bertemu Tuhan dan syurga. Dan aku telah diberi pilih. Dan aku pilih bertemu Tuhan dan syurga. Abu Mawahibah radhiyallahu anhu berkata, Abu Mawahibah kata, Mawahibah tu bi bukan n. Bi abi anta wa ummi fakhudh mafatih khazain ad-dunya wal khuld fiha thumma al-jannah. Fakhudh mafatih khazain ad-dunya wal khuld fiha thumma al-jannah. Demi saya sayangkanmu lebih daripada ibu dan ayah saya, Rasulullah. Ambillah kunci-kunci segala pendaraan dunia, kekal di dalamnya dan syurga. Pilih dua-dua sekali. Tuhan beri pada aku pilih sama ada menukkan khazanah dunia yang melempar ruah, syurga dan bertemu Tuhan. Lalu aku pilih syurga dan bertemu Tuhan, kata Nabi. Abu Abah kata, wahai Rasulullah, saya sayang Rasulullah. Boleh tak pilih dua-dua? Pilih dua-dua. Hak dunia pun ambil, syurga dengan temu Allah pun ambil. Dua-dua sekali. Sabda salam. La wallahi ya Aba Mawahibah, laqad irtadtu liqa'a rabbi wal jannah. Tidak, demi Allah, wahai Abu Mawahibah, sesungguhnya aku memilih bertemu Tuhanku dan syurga. Nabi kata, aku pilih mati dan bertemu Tuhan. Sebab tu ada hadis, man ahabba liqa' Allah ahabba liqa'ah. Barang siapa yang kasih bertemu Allah, Allah Ta'ala kasih bertemu dengannya. Ini yang dipilih oleh Nabi. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصاب أحد قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Maksudnya, ahli-ahli kitab itu tidaklah sama. Di antaranya ada golongan yang telah memeluk Islam dan tetap berpegang kepada agama Allah yang benar. Mereka membaca ayat-ayat Allah Al-Quran pada waktu malam semasa mereka sujud mengerjakan sembahyang. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji.
Dan mereka pula segera pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Mereka yang demikian sifatnya adalah dari golongan orang-orang yang soleh. Dan apa sahaja kebajikan yang mereka kerjakan, maka mereka tidak sekali-kali akan diingkari atau disekak dan dari mendapat pahalanya. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui akan keadaan orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda mereka dan anak-anak mereka tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah sedikit pun. Dan mereka itu ialah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Bandingan apa yang mereka belanjakan dalam kehidupan dunia ini, sekalipun untuk amal-amal yang baik, samalah seperti angin yang membawa udara yang amat sejuk, yang menimpa tanaman-tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri, lalu membinasakannya. Dan ingatlah Allah tidak menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Setelah disebut dalam ayat yang terdahulu betapa jahatnya golongan ahli kitab ini, bukan dia tak beriman, melawan Nabi SAW, memerangi Nabi SAW, menubuhkan badan tentera Ahzab, memfitnahkan Nabi dari orang Islam sampai hari ini pun. Mereka tidak akan bermudarat pada Islam. Mereka kaum yang sangat jahat. Bahkan ada kalangan mereka yang membunuh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sanggup membunuh Nabi-Nabi, manusia yang terbaik. Melampaunya mereka ini. Itulah golongan ahli kitab. Yang ada kitab, tapi tak ikut kitab. Yang tahu kebenaran, tak ikut kebenaran. Namun demikian, di sana ada kalangan yang baik. Bukan semua begitu. Laisu sawa'a, mereka itu tidak sama. Min ahli kitab, di kalangan ahli kitab itu, orang Yahudi dan Kristian itu. Ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ada kalangan yang bangun berdiri membaca ayat-ayat Allah di waktu malam. Bertahajud. Mereka sujud kepada Allah. Membaca ayat Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat di kalangan pendeta Yahudi. Bahkan ini ada padri-padri yang masuk Islam. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman pada Allah dan hari akhirat. Percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat. Sama macam kita juga. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh pada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah kemungkaran. Wa yasari'una fil khairat, dan mereka segera berlomba-lomba mengerjakan amal-amal kebajikan. Wa ulaika minas salihin, mereka itu adalah dari kalangan orang-orang yang saleh. Ada kalangan mereka ini orang yang saleh, yang baik, yang masuk Islam, yang berjuang bersama dengan Nabi, yang jadi ulama-ulama yang besar. Seperti Wahab bin Munabbih, Ka'bul Ahbar dan lain-lain. Di zaman moden ini Muhammad Asad, Yahudi daripada Austria. Ilmuwan, orang Yahudi masuk Islam. Marian Jamilah daripada Amerika. Dan banyak lagi. Kalangan mereka ni yang mengkaji Islam, yang baik, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam. Bukan semua jahat. Mereka mempertahankan Islam, menegakkan Islam, menyebarkan Islam sungguh-sungguh, berjuang. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh, wallahu alimun bil muttaqin. Dan apa-apa yang mereka buat daripada amal kebajikan, tidak dinafikan untuk mereka mendapat pahala, mendapat ganjaran daripada Allah. Bila mereka beriman, amalan mereka diterima oleh Allah. Amalan dahulu, setelah masuk Islam, diterima oleh Allah Ta'ala.
Bila masuk Islam, semua dosa diampun oleh Allah, bersih macam lahir ke dunia. Anak yang bawa lahir ke dunia. Ini fadilah yang mereka dapat. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang yang bertakwa. Allah Ta'ala tahu siapa yang bertakwa, yang layak mendapat kemuliaan daripada Allah SWT. Itulah kelebihan mereka yang beriman. Sama ada yang lahir daripada dua ibu bapa yang Islam, atau yang telah beriman daripada kita yang dahulu, kemudian masuk Islam, ataupun yang lawan Islam, kemudian masuk Islam. Semuanya dapat pahala. Dia ampun dosa oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha mengetahui siapa yang bertakwa kepadanya, yang taat padanya, meninggalkan larangannya. Seterusnya dia beritahu akibat orang yang kafir rugi dunia dan rugi akhirat. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak memberi apa-apa manfaat oleh harta benda mereka dan anak-anak mereka daripada menghalang balasan Allah terhadap mereka yang akan menyeksakan mereka dalam neraka. Harta banyak tak boleh menolong mereka, anak banyak tak boleh menolong mereka. Tak ada apa-apa faedah kalau mereka kafir. Mati dalam keadaan kafir, imannya tak ada, harta tak ada faedah, anak-anak tak ada faedah. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu menjadi ahli-ahli neraka dan kekal selama-lama di dalamnya. Menunjukkan orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka harta tak ada faedah, anak-anak tak ada faedah. Masalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun asaba hatta qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Bandingan orang-orang kafir yang membelanjakan harta mereka dalam kehidupan dunia ini, walaupun jumlahnya bilion, triliun, berapa banyak harta dibelanjakan, termasuk belanja buat kebajikan, buat amal, apalagi belanja hak sia-sia, belanja buat kebajikan pun ditolak oleh Allah Ta'ala. Tak ada pahala. Kalau iman tak ada, tak boleh pahala. Orang kafir tak boleh pahala. Kamathali rihin fiha sirrun, seperti angin yang kuat yang terlalu sejuk. Asaba hatta min zalamu anfusahum fa ahlakat, yang menimpa tanaman sesuatu kaum yang zalim, lalu angin sejuk membinasakan tanamannya, luruh habis daun. Luruh habis daun, buahnya kalau hidup, hiduplah, kalau mati, matilah. Kalau berhenti angin itu, tumbuh mula pula. Macam musim sejuk lah, bila musim sejuk, daun gugur. Daun gugur, rating. Kalau negeri sejuk, kita tengok bila mari angin sejuk. Begitulah bandingan amal yang dibuat oleh orang-orang yang kafir. Duit yang berlanjakan walau sebanyak-banyak sekalipun, amalannya ditolak Allah Ta'ala, sia-sia sahaja, tak ada pahala. Laksana gugurnya daun-daun yang ditimpa oleh angin-angin sejuk yang meniupnya. Wa ma zalamahumullah, Allah Ta'ala tidak menzalimi mereka, walakin anfusahum yazlimun, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah Ta'ala dah beritahu dah melalui nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, sudah menceritakan kepada mereka. Mereka saksikan nabi-nabi dan rasul-rasul ini ada orang yang paling benar, yang paling amanah, yang paling mulia akhlaknya. Nabi-nabi ini yang terpilih kalangan kaumnya. Kalau Nabi akhir zaman Muhammad SAW disebut dalam kitab Taurat, disebut dalam kitab Injil, disebut dalam kitab Weda, disebut dalam kitab agama Buddha, disebut dalam kitab agama Majusi. Akan zahir Nabi akhir zaman. Bahkan tuk-tuk nujung yang dapat mencuri rahsia langit mengetahui akan zahir Nabi akhir zaman ketika rahsia langit dapat dicuri oleh mereka sebelum zahir Nabi Muhammad, disebut dalam kitab.
akan zahir Nabi akhir zaman. Mereka tahu. Malangnya bila mari Nabi akhir zaman, tak mau ikut. Pasal apa? Kerana kejar harta, kejar pangkat, kejar kedudukan, kejar keterangan, merasakan kalau ikut Nabi, masuk Islam jadi susah. Memang Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala uji, cuba dengan susah. Lepas tu Allah Ta'ala beri kesenangan lah. Sebab dunia ni tempat ujian. Tempat ujian. Tempat cobaan. Tempat manusia beramal. Amal yang soleh meninggalkan kejahatan. Allah Ta'ala dah beritahu semua. Kalau mereka pergi tak ikut Islam juga, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Allah Ta'ala tidak zalim sekali-kali. Allah Ta'ala Maha Adil. Dan pada hari kiamat pula dibicarakan dengan mahkamah yang adil. Dibawa saksi malaikat yang menulis amalan. Dibawa surat-surat amalan. Dibawa saksi-saksi kalangan manusia, kalangan makhluk keliling dia. Dan saksi kulit di tubuh badan dia sendiri. Tangan dia bercakap, kaki dia bercakap. Anggota dia bercakap. Apa dia buat? Jadi saksi. Setelah ada bukti, baru Allah Ta'ala hukum. Allah Ta'ala hukum dengan bukti, dengan saksi. Bukan dengan ilmunya sahaja. Pada Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar. Dengan sehalus-halusnya. Tapi Allah Ta'ala tak hukum dengan mendengar sahaja, dengan tahu sahaja, dengan melihat sahaja. Dihukum dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang nyata. Ada catatan amal menunjukkan maha adilnya Allah SWT. Maka Allah Ta'ala tidak menzalimi mereka, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Wallahu a'lam.